Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera dan bersama sekali lagi Kuzul untuk tata cara penggunaan Zoom di laptop. Di laptop masing-masing. Yang ini kita cerita as a admin lah kan, as a admin, as a panel. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada meeting yang mana kita dah pun setkan, okay? Kita dah setkan meeting kita. Okey, tutorial lengkap menggunakan Zoom. Okey, so apa yang kita nak kena buat sebagai admin, kita kena tekan start. Kita tekan start dan open Zoom meeting. Okey, tekan start dan open Zoom meeting. Okey, yang ini biasanya kita tekan join with computer audio lah supaya dia berfungsi cemerlang dekat kita punya Zoom kita. Okey, now tuan-tuan dan puan-puan, bila kita telah pun on kita punya video kita, okey, dan ini yang akan muncul dekat skrin paparan kita as admin. Sebagai seorang admin, ini yang akan kita lihat, yang kita akan dengar. Okey, by default, sekiranya saya tak onkan saya punya background Zoom, okey, dia akan jadi macam ni. Apa yang ada di wall belakang kita dia akan nampak lah. Okey, tapi sekiranya saya menggunakan virtual background, okey, saya pergi saja di sini dan choose virtual background. Nanti Zoom akan baca apakah background yang ada di Zoom akan gunakan background seperti mana yang kita set tersebut. Okey, lagi sekali tekan di bahagian ini dan choose virtual background dan tekan I have green screen. Sekiranya kita tak ambil I have green screen, nanti dia akan ada sedikit error, nampak kan? Ada bahagian hijau-hijau ni. Itu kalau kita tak select I have a green screen. Jadi bila kita ada green screen, kita pilih I have green screen, dia akan nampak sharp. Sangat-sangat sharp, sangat-sangat cantik. Jadi kalau tuan-tuan tengok kan, macam real. Okay, macam real, saya duduk di tepi pantai. Kan? Ini di antara kelebihan menggunakan green screen. Sama ada anda nak beli kain warna hijau ataupun anda nak cat anda punya dinding, itu terpulang kepada anda. Okay, now coach nak bagi tahu juga, jika anda berminat untuk buat anda punya Zoom background ini, anda boleh gunakan Canva sebagai software untuk create anda punya design. Mungkin anda nak gunakan untuk convention anda. Mungkin satu hari nanti anda nak gunakan untuk award. Mungkin anda nak gunakan untuk apa-apa lagi lah yang anda suka kepada anda punya background. Okay, mungkin anda nak live bersama dengan mana-mana agensi, dia akan nampak anda punya prestige. Dia akan memberikan keyakinan kepada orang lain yang sedang melihat anda. Contohnya saya sedang mengajar Shopee pada ketika ini. So saya buat background Shopee, dan jika saya sedang mengajar Google, contohnya saya masukkan layout background Google di dalam saya punya pentas Zoom saya. Dan saya juga ada saya punya logo sendiri. Mungkin kalau tuan-tuan nak gunakan logo jabatan sendiri, logo syarikat sendiri, itu terpulang kepada anda. Ini adalah kreativiti masing-masing. Sebenarnya kita hanya berada di sebuah bilik kecil yang ada background hijau. Okey, so itu yang pertama, yang jenis tukar background. Okey, saya pergi kepada bahagian yang kedua. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak lihat dekat sini, saya boleh share screen. Okay, share screen dan menggunakan whiteboard. Okey, contohnya saya nak mengajar digital marketing. So saya tekan teks dan tulis digital marketing. Digital marketing. Contohnya saya nak beritahu, okey, yang ni saya guna draw, saya nak beritahu digital marketing terbahagi kepada 3 segmen, tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua penonton-penonton anda akan dapat tengok background putih dan tulisan yang anda sedang gerakkan tersebut. Dia macam whiteboard lah. Okay, digital marketing terbahagi pada 3, iaitu platform yang pertama Google. Google platform. Platform yang kedua media sosial.
Contoh. Background ni, background pula. Medium yang ketiga, marketplace. Okey. Dan kesemuanya sekali, ni kalau kita nak berkarya lagi, semua sekali ini kita sebut saluran pemasaran. Nak buat apa ni tuan-tuan dan puan? Hasilnya ialah hasil akhir. Okey, nak duit ataupun nak close sales. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak simpan benda ni kita panggil mind mapping lah ya dalam pembelajaran. Kalau kita guna unsur-unsur mind mapping ni, audience lagi cepat faham, lagi cepat tangkap dan dia very interaktif. Dan sekiranya kita nak save, kita boleh tekan save, dia akan save dalam folder kita. Nampak ni show in folder. Anda tekan saja yang ini, nanti anda akan dapat lihatlah apa yang anda save. Anda juga boleh beri masa sedikit kepada anda punya partisipan, audience yang sedang mendengar. Anda bagi tahu, alright, siapa-siapa nak screenshot, sila screenshot sekarang dan komen dan screenshot. Jadi mereka dah komen dan screenshot, maka anda boleh tutuplah. Stop share. Hebat kan? Cantik. Memang best. Kan sangat-sangat wow, sangat-sangat best menggunakan background dalam anda punya Zoom presentation anda. Okey, coach juga nak ceritakan kepada anda advance. Ni yang advance punya. Kalau anda buat presentation menggunakan PowerPoint as virtual background. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Anda boleh menggunakan BMC. Contohnya, anda buka presentation ini, buka PowerPoint presentation anda. Anda buat presentation dan dalam masa yang sama backdrop PowerPoint tersebut. PowerPoint tersebut jadi backdrop anda. Okey, contohnya saya nak besarkan sikit saya punya. Okey, saya nak letak diri saya di sini dan saya besarkan. Okey, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan ya? Saya boleh alihkan, saya boleh cantikkan. Alamak, memang sangat-sangat awesome. Yang ini anda juga boleh buat dalam keadaan berdiri. Ya, jika anda berdiri dan sebagainya, anda boleh tunjuk. Okey, anda boleh tunjuk produk, pelanggan, pengurusan perniagaan, pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan. Okey, jadi di sini anda lagi nampak stylo lah. Dan yang ini nak kena guna PowerPoint as backdrop. PowerPoint presentation as backdrop. Gempak kan? Okey, dan make sure anda menggunakan green screen sebagai salah satu teknologi supaya anda punya gambar nampak sharp dan audience anda tengok pun dalam keadaan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat cemerlang. Alright, so itu bahagian yang kedua. Okey, saya nak share juga bahagian yang ketiga, bahagian yang advance. Yang ini nama dia music or share sounds. Okey, yang ini jika anda on kan, jika anda on dan anda play mana-mana file audio dari komputer anda, maka berbunyilah dengan pelanggan-pelanggan anda. Contohnya coach pasang lagu ini dan nanti ia pun berbunyi. Semua audience anda dalam Zoom akan dengar lagu tersebut. Sebab apa? Sebab kita share computer sounds di sini. Tu dia. Okay, so selamat menggunakan audio. Memang sangat-sangat awesome, sangat-sangat terbaik menggabungkan presentation dengan audio base. Oh, memang power, sangat-sangat hebat. Okay, right. Kita teruskan ya sambil lagu terpasang ni. Coach teruskan lagi. Andai kata anda nak record. Okay, anda nak record. Sekejap yang ni kita perlahankan sikit music dia. Okay. Katakan anda nak record. Nak record presentation ni, anda just tekan saja di sini record, nanti dia akan record dalam komputer. Ataupun dia tanya nak cloud.
cloud ni record, nanti benda tu disimpan dalam Zoom. Nanti account Zoom kita akan berat lah sebab dia full kan, full capacity. Kalau anda nak record disk komputer, nanti bila dah habis meeting nanti baru ia download masuk. Jadi anda jangan off lagi komputer anda lah sehinggalah dia dah habis masuk baru dia save. Yang ini juga akan memenuhkan storage komputer anda. Jadi saya cadangkan anda gunakan live di YouTube ataupun live di Facebook. Okay, anda just tekan saja live di YouTube, nanti dia akan membawa masuk. Okay, dia akan share ke YouTube anda dan tekan go live ataupun dia terus pergi ke unlisted. Okay, sebelum tu anda perlu connect dengan anda punya Google account anda dan anda juga memiliki YouTube channel. Dan barulah anda dapat go live. Okay. Public untuk tontonan umum dan unlisted untuk orang-orang yang memiliki link sahaja. Private hanyalah kita seorang yang melihat, yang mampu tengok video tersebut. Alright. So itu contoh untuk buat share ke YouTube. Andai kata kita nak share ke Facebook, okay, anda boleh tekan live on Facebook. Okay, boleh tekan live on Facebook dan make sure anda login dahulu. Okay, login dahulu dengan anda punya personal account anda dan baru kita masukkan sedikit description, share on your own timeline ataupun kita punya page ataupun kita punya group kita dan select group. Ni kalau kita kalau kita share to group. Okay, kalau kita buat share to your page and then nanti dia automatic akan tanya di mana page kita. Okay, contohnya saya cari yang ini. Alright, ini adalah page Kozul dan bila saya tekan go live, dia akan access kita punya page kita untuk kita buat live meeting. Okay, tengok sekejap. Set up meeting for Facebook live dan sebagainya, bla bla bla. Dan bila dia telah pun on air, kita berjaya lihat teruslah di dalam kita punya live Facebook kita. Alright. So itu cara penggunaan Zoom dekat kalau kita nak select terus kita nak select terus Zoom kita ni terus pancarkan ke FB. Okay. Alright, terima kasih. Ada orang tegur dah tu, ada orang sedang melihat. Okay, maaf ya rakan-rakan dekat Facebook, Kozul sedang buat video untuk penerangan cara guna Zoom dan juga share ke Facebook. Nanti Kozul akan share link ini kepada sahabat-sahabat semua supaya ramai yang dapat mahir menggunakan Zoom. Okay, apa yang telah pun Coach rakamkan cara daftar Zoom, cara beli, cara setting, macam mana nak live dekat Facebook, nak live dekat YouTube, macam mana kita nak buat registration form, macam mana kita nak share slide, macam mana kita nak buat background dekat belakang ni. So mudah-mudahan rakaman ini menjadi ilmu barulah kepada mereka-mereka yang nak memanfaatkan virtual class ataupun virtual meeting dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat kan. Sebab ialah pada musim-musim sekarang ni, musim pandemik ni, kita tak boleh nak nafikan kepentingan Zoom ataupun kepentingan virtual online untuk berjumpa, untuk meeting dan sebagainya, insya-Allah. Okay, nanti Coach akan share ke dalam Facebook, insya-Allah. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video ini. So saya harapkan dengan penerangan sedikit penerangan yang telah pun berjaya saya ceritakan ini memberi sedikit sebanyak pengalaman kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memahirkan dirilah dalam Zoom. Dan ini bahagian untuk partisipan lah. Nanti bila ada orang join, nanti kita boleh tekan admit dan sebagainya. So yang lain-lain Coach rasa boleh explore sendiri macam mana nak buat poll. Alright, ada satu lagi breakout room. Tujuan breakout room ni,
Okay, tujuan breakout room adalah untuk pecahkan partisipan kepada beberapa kumpulan. Nanti kita boleh tekan 3 kumpulan ke 4 kumpulan ke, sama ada dia assign automatically ataupun kita dah setkan dia ni kumpulan 4, dia ni kumpulan 3, ni kumpulan 2. Macam tu pun boleh. Alright, so bila kita telah pun selesai, tekan sahaja end meeting. Dekat sebelah kanan ni ada end meeting, maka selesailah kita punya tugas untuk live. Selesailah kita punya tugas untuk buat live. Alright. So, itu saja daripada Kozol. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menggunakan Zoom dan make sure ianya perfect.